أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Okay, insyaAllah petang ni kita sama-sama meletakkan diri kita benar-benar menjadi hamba Allah, mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar merasakan jiwa kita adalah sekujur tubuh badan kita, roh dan jasad kita dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berada di atas dunia yang bersifat sementara, dan yakinlah kehidupan dunia ini akan berkekalan sampai ke hari akhirat dalam bentuk bahagia, ketenangan, dengan sebab kita senantiasa mengikut apa yang diajar oleh Rasulullah SAW melalui kitab suci Al-Quran. Dan insya-Allah pada petang ini kita mulakan majlis yang penuh dengan keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini, bermula dengan sama-sama kita membacakan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan lepas yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siapa yang ingat minggu lepas sampai kat mana? Boleh tolong share? Saya tak pasti, cuma saya rasa agak-agak antara 15 ke 16. Siapa yang ingat ada tanda minggu lepas kita berhenti pada ayat yang keberapa daripada surah Az-Zumar ini? Siapa yang ingat? Masya Allah, semua tak ingat. Sambung 15, Ustazah. 15, betul ya? Alhamdulillah. Okey, mari kita sama-sama yang di mana pun kita berada di bumi Allah ini, dekatkan diri kita dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi terlebih dahulu saya minta maaf sebab suara saya sakit. Ya, tu kalau dengar pun serak kan? Tapi tak apa, insya-Allah. Kita mulakan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ana dzalika huwal khusranul mubin. Ya, sekali lagi. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirina alladhina khasiru خسروا أنفسهم وأهلهم
وأهليهم. Kami sebenarnya الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Setelah kamu mengetahui pendirianku ini, wahai kaum musyrik, dan kamu masih juga berdegil, maka sembahlah kamu apa yang kamu kehendaki yang lain dari Allah. Kamu akan mengetahui akibatnya. Katakanlah lagi, sesungguhnya orang-orang yang rugi dengan sebenar-benarnya ialah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan pengikut-pengikutnya pada hari kiamat dengan sebab perbuatan mereka memilih kekufuran ataupun kederhakaan. Ingatlah, yang demikian itulah kerugian yang jelas nyata. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, ya, kalimah fa'budu ni adalah dua kalimah. Setelah mana diajak, ya, Allah menyuruh kepada Rasulullah mengajak semua manusia ke jalan yang benar, ya, mengajak manusia ke jalan yang benar supaya semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dengan sebab mereka degil, mereka engkar, mereka tak dengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sedangkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu benar-benar adalah kalimah-kalimah yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang kita tahu, Rasulullah SAW tidak akan berkata-kata, melainkan semua percakapan Rasulullah SAW itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua perkataan Rasulullah itu adalah membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun oleh kerana keengkaran manusia, kesombongan manusia sesama insan, dan insan yang mereka sombong itu adalah Rasulullah, iaitu insan terpilih yang paling mulia di sisi Allah, insan yang paling suci, insan yang paling benar, yang membawa manusia ke jalan yang benar-benar lurus, iaitu membebaskan diri daripada penyekutuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi begitu ramai dakwah yang disampaikan, seruan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditolak oleh mereka, mengejek Rasulullah, mengutuk Rasulullah, menghina Rasulullah, mencaci maki Rasulullah, sehingga kepada peringkat nak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah turunkan kalimah fa'budu, ya, maka sembahlah kamu. Ini dalam bentuk perintah, tetapi dalam bentuk perkataan yang Allah dah pujuk dah, ya, dengan sebaik-baik kata-kata supaya mereka mengikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi mereka menolak. Akhirnya Allah mengata dalam bahasa fa'budu, sembahlah kamu semua. Macam tu. Tak dengar kata kamu nak sembah apa, sembah ikut apa yang kamu suka. Fa'budu ma syi'tum. Maka di sini maka sembahlah oleh kamu. Ma syi'tum, apa yang kamu nak sembah, kamu nak sembah berhala, silakan. Ya, patung-patung berhala yang begitu banyak yang kamu ukir dengan tangan kamu sendiri yang mengukir, kamu sendiri yang menghiasinya, dan kamu sendiri yang meletakkan di keliling-keliling Kaabah itu, maka ma syi'tum, maka kamu buatlah apa yang kamu suka. Kamu sembahlah patung-patung yang tidak boleh memberi sesuatu kebaikan dan tidak boleh mendatangkan keburukan kepada kamu. Kami sembahlah. Ya, dan kesemua itu Allah kata min dunihi, selain daripadanya.
Ya, selain daripada Allah itu bukan Tuhan kamu, itu bukan Allah. Sedangkan apa yang kamu lakukan penyembahan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bentuk kalimah ini dalam bentuk kemurkaan. Tak dengar cakap, maka suka kamulah. Kamu nak sembah apa? Kamu sembah, tapi ingat, jika kamu menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kamu sendiri yang akan menerima akibatnya setelah kamu bertemu dengan hari akhirat nanti. Ya, lalu dikatakan, kul, katakanlah, innal khasirin, sesungguhnya orang-orang yang rugi itu. Nampak ni kalimah ya, disebut inna, huruf taukid itu penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata sesungguhnya orang-orang yang rugi, siapa dia? Iaitu Allah kata allazina khasiru. Ini fi'il madhi ya. Ini fi'il madhi. Allazina, orang-orang yang mereka telah merugikan. Merugikan siapa? Bukan merugikan kepada Rasulullah, bukan merugi kepada Allah. Allah tetap kaya, Allah tetap sempurna, Rasulullah tetap menjadi pilihan nombor 1 ya di dunia dan akhirat. Ya, Rasulullah tetap akan bahagia dan terus membahagiakan semua umatnya. Tetapi yang disebut sini allazina khasiru, orang-orang yang mereka ni, nanya wow ni ialah mereka ramai, mereka telah merugikan. Merugikan siapa? Pertama Allah kata anfusahum. Ya, anfusahum. Jadi kalau belajar bahasa Arab, ini adalah fi'il madhi. Mereka rugi di mana? Mereka rugi dunia sampai akhirat. Bukan sekadar mereka rugi di dunia, tetapi yang lebih besar kerugian mereka apabila mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti, mereka menjadi golongan ulaika humul khasirun. Orang yang paling rugi ialah orang yang tidak mengikut perintah Allah. Anfusan, Pak, ini waw ni jadi fa'il, khasiru ini dia punya fi'il ya dalam bentuk bilangan yang ramai. Ya, waw ni jadi fa'ilnya. Mereka telah merugikan diri-diri mereka sendiri di dunia ini. Ya, rugi kat mana? Dunia. Sampai mana? Sampai akhirat. Anfusan, nampak di baris atas ni? Bila baris atas lepas daripada fi'il dan fa'il, maka dia menjadi maf'ulun bih. Ya, kemudian dia jadi mudhaf, menjadi mudhafun ilaihi. Allah telah jelaskan, kamu tak dengar perintah Allah, kamu menyembah selain daripada Allah, sesungguhnya kamulah orang-orang yang paling rugi sekali di dunia ini. Kamulah orang yang paling rugi sekali di hari akhirat. Rugi di hari akhirat, tempat kamu adalah neraka Allah. Dan Allah kata, mereka telah merugikan kehidupan yang diberi pinjaman oleh Allah di atas dunia ini untuk meletakkan diri mereka dalam nikmat yang dijanjikan oleh Allah di dalam syurga nanti. Oleh kerana mereka rugi dunia, maka mereka akan terus kekal selama-lamanya rugi. Rugi pada diri sendiri, penganiayaan yang sangat besar, menzalimi diri mereka sendiri, menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, masih lagi kekal dengan sembahan nenek moyang mereka. Ya, wow. Nampak ni wa, ini huruf ataf, ahli, nampak ni, ahlihim. Bukan sekadar mereka merugikan diri mereka sendiri, tetapi juga mereka merugikan keluarga mereka. Keluarga mereka, ahlihim, keluarga mereka. Ya, dan Allah letakkan pada kalimah yaumal qiyamah. Nampak yaumah ni zaraf, merujuk masa. Ya, kamu bukan sekadar rugi dekat dunia, tetapi kamu paling rugi di hari akhirat nanti. Sudahlah kamu menjadi orang yang rugi, kamu bawa orang lain, orang kesayangan kamu menjadi orang yang rugi juga, iaitu balasannya adalah apa dia? Allah letakkan kamu di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling kamu kena ingat, walaupun kamu berada di dalam neraka Allah, tetapi
tetapi Allah tidak mengizinkan untuk kamu bertemu dengan ahli keluarga kamu di dalam neraka Allah berbanding dengan orang yang berbahagia, orang yang berada di dalam syurga. Allah pertemukan kembali mereka di dalam syurga. Ya, kemudian Allah meletakkan kalimah ada ketahuilah zalika, yang demikian itu. Ini kesimpulannya, Allah letak kalimah zalika, Allah tunjuk yang demikian itu siapa dia? Orang yang tidak menyembah Allah, orang yang musyrik, orang kafir, orang yang engkar perintah Allah, ya. Maka kata mereka lah orang-orang yang rugi. Zalika, maka yang demikian itu Allah kata wal khusranul mubin, mereka lah orang-orang yang paling rugi sekali, ya, kerugian yang amat sangat untuk mereka sejelas-jelasnya. Mubin, ini mubin, kalimah mubin, ya, yang dimaksudkan, ya, itu apa dia? Yang demikian itu kerugian yang jelas pasti nyata terhadap mereka yang tidak mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, kalau kita engkar perintah Allah, bukan Allah yang rugi, tetapi siapa yang rugi? Yang rugi diri sendiri. Jadi jangan jadi orang yang rugi di dunia, sampai hari akhirat nanti kamu juga yang menghadapi kerugian yang berkekalan. Ya. Jadi ini adalah kalimah daripada kalimah-kalimah daripada ayat ke-15. Allah menjelaskan manusia jika tak ikut perintah Allah, akhirnya mereka akan sesat, dan kesesatan mereka bukan sekadar mereka yang sesat, tetapi mereka membawa orang lain juga sesat. Ya, bukan dia sahaja yang rugi, tetapi dia membawa seluruh ahli keluarganya rugi. Dan kerugian yang amat besar ialah apabila mereka berada di hari akhirat tidak dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sangat rugi kerana nikmat yang disediakan oleh Allah mereka tidak dapat kecapi. Okey, itu daripada ayat yang ke-15. Insya-Allah kita teruskan kepada ayat yang ke-16. Okey. Tengok ayat yang ke-16. Lahum min fawqihim zulalun minan nar wa min tahtihim zulal dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Sekali lagi, ulang kali kedua, mudah-mudahan kita dapat merasai nikmatnya menyebut, membaca, melihat ayat-ayat suci Al-Quran. Sekali lagi. Lahum min fawqihim zulalun minan nar wa min tahtihim zulal ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. Okay, kita tengok satu persatu daripada ayat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ayat yang ke-16 ini. Ya, jadi apa yang Allah nak nyatakan pada ayat yang ke-16 ini? Ya, kita tengok. Okey, daripada ayat yang ke-16 ini Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya. Apa yang Allah nak jelaskan? Cuba kita tengok ya sekejap ya. Okey. Kita tengok pertama apa yang ditafsirkan oleh Hamka. Dia kata artinya bahawa dari atas mereka datang. Ayat yang ke-16 tadi ya. Dan dia tadi mana tadi? One terus. Mana dia yang ke-16 tadi, jangan tukar sebab saya nak tunjuk satu persatu. Ya, Puan Najib keluarkan balik ayat 16 tu nak tunjuk satu persatu.
Okey, nak tunjuk satu persatu mana dia. Lahum menunjukkan ramainya. Ya, ramainya Allah duk kata manusia min fawqihim. Ya, kalau itu sini kata maka mereka yang disediakan lapisan-lapisan ni fawqihim, di atas mereka, nanti di bawah mereka zulalum minan nar. Apa dia? Lapisan-lapisan daripada neraka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka itu Allah ciptakan untuk siapa? Okey, untuk mereka yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita tengok fawqi, di atas mereka ada apa? Di atas mereka ada lapisan-lapisan daripada neraka Allah, iaitu api neraka Allah itu. Di atasnya ada lapisan-lapisan api neraka Allah. Kemudian wa min tahtihim, dan di bawahnya pun ada lapisan-lapisan, apa dia? Lapisan-lapisan neraka Allah. Jadi mereka duduk dekat mana? Mereka duduk di tengah-tengah. Ya, kenapa nak kata cuba kita bayangkan? Cuba kita bayangkan di atasnya api, di bawahnya api. Duduk di tengah-tengah. Menunjukkan di sini orang yang dihumban ke dalam neraka Allah, mereka tidak dapat keluar. Mereka tak dapat lari daripada azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka berusaha sedaya upaya untuk keluar daripada neraka Allah itu. Mereka berusaha untuk keluar tetapi mereka tidak diizinkan oleh Allah. Itulah tempat yang selayak-layaknya bagi kamu. Kalau kita baca pagi Jumaat, kita akan baca daripada surah As-Sajdah. Dalam surah As-Sajdah pada ayat yang ke-20. Ya, pada ayat yang ke-20, orang yang engkar perintah Allah ini, kalau kita tengok ayat yang ke-20 daripada surah As-Sajdah, Allah menjelaskan, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. As-Sajdah ayat 20. Ya, As-Sajdah ayat 20. Okey. Ni ayat dia. Ya, ni ayat dia. Okey. Dah nampak 20 tadi ya. Tadi Allah mengatakan di sini, Allah katakan apa dia? Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Siapa dia? Orang-orang yang kafir, yang mendustakan perintah Allah, yang menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menolak Al-Quran. Maka Allah katakan tempat mereka itu apa dia? Fama'wahumun nar. Tempat yang selayaknya pembalasan daripada Allah kepada mereka apa dia? An-nar. Tempat mereka adalah neraka. Allahu akbar. Na'udzubillah min zalik. Tengok yang saya nak kaitkan tadi, yang di atasnya api neraka Allah, di bawahnya neraka Allah. Mereka cuba untuk keluar sedaya upaya. Nampak ni Allah kata, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Saya baca satu-satu supaya faham. Wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya, nampak Allah kata apa? Dan sebaliknya orang-orang yang fasik, iaitu orang yang berdosa besar, orang yang engkar perintah Allah, maka tempat kediaman mereka ialah neraka. Tiap-tiap kali mereka hendak keluar dari neraka itu, mereka dikembalikan kepadanya. Maksudnya mereka dihumban semula ke dalam neraka itu. Serta dikatakan kepada mereka, ya, apa yang dikatakan kepada mereka? Rasakanlah azab neraka yang kamu senantiasa
mendustakannya di dunia. Ini kalimahnya. Ya, allazi kuntum. Ya, yang dahulunya kamu ya mendustakan bihi dengannya. Ya, kembali kepada Al-Quran. Kamu mendustakan Al-Quran. Kamu dustakan Al-Quran berarti kamu mendustakan Allah. Kamu mendustakan Allah berarti kamu juga mendustakan Rasulullah SAW. Ya, tukazibun. Sampai akhir hayat kamu terus-menerus mendustakan Allah, Rasulullah, Al-Quran. Maka tempat bagi kamu ialah an-nar. Ingat, yang saya nak kaitkan dengan tadi apa dia? Ya, di atasnya api, di bawahnya api. Kamu tak dapatlah lari. Walaupun kamu berusaha sedaya upaya untuk keluar daripada tempat yang sangat-sangat azab itu. Tetapi Allah kembalikan berkekalan kamu di dalam neraka Allah. Jadi ingat, wahai sekalian tetamu Allah pada petang hari ini, ingat, kalau kita tak nak azab neraka Allah ini, ikutlah perintah Allah. Kita ikut perintah Allah, kitalah orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang dikasihi Allah. InsyaAllah tempat kita adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita kembali kepada ayat ke-18 surah Az-Zumar. Ya, tadi saya nak kaitkan yang tadi. Ya. Okey, sekarang kita tengok. Jadi inilah yang kita takuti, di atasnya neraka, di bawahnya neraka, itulah azab yang disediakan oleh Allah. Kamu nak keluar kat mana? Macam mana nak keluar? Di atasnya neraka. Nak keluar ke bawah? Bawahnya neraka. Maka tempat kamu diazab oleh Allah, terkepung di dalam sengsara yang bersangatan. Zalika, yang demikian itu Allah kata. Ya, yang demikian itu apa dia? Yukhawwifullah. Mana yukhawwifullah? Allah menyediakan apa dia? Ancaman. Ya, yukhawwifullah. Allah telah mengancam ya, bihi dengannya ibadah. Ya, jadi kita tengok satu-satu ya. Ni zalika, demikian itulah yukhawwifullah. Allah telah mengancam. Maknanya Allah dah bagi tahu ancaman yang Allah sediakan ialah neraka, iaitu di atasnya api, di bawahnya api. Apa kamu tak takut lagi ke? Ya, ancaman itu kepada siapa? Ibadah. Jadi ibadah ni jadi apa? Maf'ulun bih. Ya, ancaman itu kepada siapa? Ancaman itu kepada an-nas, kepada manusia. Jadi manusia jangan sombong kepada Allah. Ingat, kamu hidup, Allah yang menghidupkan. Kamu mendapat rezeki daripada Allah. Kamu dapat setiap sesuatu atas dunia ini adalah dengan rahmat Allah. Mengapa kamu tidak mahu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, jadi sekali lagi, zalika, yang demikian itu Allah kata, yukhawwifullah. Allah telah memberi ancaman kepada hamba-nya. Ya, jadi ancaman daripada Allah, apa dia? Ancaman daripada Allah ialah an-nar. Neraka. Ya, apa dia ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitu neraka. Ya, bukannya main-main. Percakapan neraka itu adalah percakapan yang kalau kita sebut sepatutnya kita sangat-sangat menggeletar. Ya, sebut neraka sangat takut kerana julangan api neraka itu pun sudah tidak mampu kita nak tengok. Bukan nak pergi masuk, tengok julangan api neraka pun sudah tidak mampu. Apatah lagi untuk berada di dalamnya. Sebab itulah digunakan kalimah apa ni? Yukhawwifu. Dalam bentuk fi'il mudhari' ma'lum. Allah sentiasa memberi ancaman kepada manusia, kepada hamba-Nya, supaya kamu tinggalkan sembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersegeralah kamu menyembah Allah kerana Dialah yang menghidupkan kamu. Dialah yang memberikan segala-galanya kepada kamu. Jadi jangan kamu sombong kepada Allah dengan ancaman yang diberi oleh Allah itu. Sudah cukup untuk kamu segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segera kamu bertaubat. Segera kamu buat segala apa yang Allah perintahkan. Tengok, setelah Allah memberi ancaman, Allah datangkan kalimah, ya ibadi, wahai sekalian hamba-hambaku. Allah kata, Allah pujuk balik kita.
Macam kita kalau dah marah anak, kita dah kita pujuk, kita pukul anak, kita jerit anak. Akhirnya bila tengok anak tu kita kesian, tengok anak tidur, kesian, ya Allah, tadi aku marah anak aku. Jadi kesian. Macam itulah Allah. Lebih daripada itu, Allah yang menciptakan kita. Takkanlah Allah tak sayang kita? Kan? Tapi oleh sebab kesombongan manusia, sebab itulah manusia ni sombong. Jangan sombong kepada Allah. Tengok Allah sayang. Tidak ada yang lebih menyayangi kita melainkan Allah. Buktinya tengok ni Allah dah letakkan kalimah ancaman neraka. Kemudian Allah pucuk balik kita dengan kalimah yang sebaik-baiknya. Kalimah dalam bentuk mengharapkan kita ikutlah apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadi, wahai sekalian hamba-hambaku. Ibad ini jamak taksir. Kalau satu hamba abdun, dia nak sebut nama Allah tu. Allah kata, Allah seru kepada kita semua manusia, ikut Al-Quran itu. Ikut Al-Quran itu. Bila kamu ikut Al-Quran, kamu akan jadi orang-orang yang bertakwa. Fattaqun. Allah kata apa? Fattaqun. Apa maksud fattaqun? Fattaqun ni nun, lepas nun ni ada ya, tapi telah dihazab. Jadi Allah kata, bertakwalah kamu semua kepadaku. Jangan kamu menyembah selain daripada aku. Kerana itu adalah makhluk. Kamu tidak boleh menyembah sesama makhluk. Tetapi kamu wajib menyembah khaliqun, iaitu yang menciptakan makhluk. Kamu tak boleh menyembah sesama makhluk kerana makhluk itu sifatnya lemah. Makhluk itu sifatnya kekurangan. Kamu kena sembah siapa? Sifat yang paling sempurna. Sifat yang maha kaya, yang maha perkasa, yang maha pemurah, yang maha penyayang. Segala-galanya dengan maha. Sifat Allah yang segala-galanya. Maka kamu nak sembah siapa? Kamu sembahlah Allah. Bertakwalah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kamu bertakwa kepada Allah, kamu yang akan bahagia. Dekat dunia kita duduk dalam majlis ilmu, nampak? Allah seru, ini Al-Quran nida ni. Mundandanya kepada manusia, bukan kepada hayawan. Nampak ni? Sebab itulah Al-Quran turun kepada manusia. Jadi Allah serulah manusia. Manusia yang diberi petunjuk oleh Allah melalui Rasulullah. Kemudian manusia yang diberikan garis panduan. Sebab itulah disebut kitabullah. Dalam kitab itu ada hukum-hukum. Hukum-hukum itu bukan ciptaan manusia. Hukum-hukum itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum daripada Allah adalah hukum yang paling benar, hukum yang paling adil. Tidak ada yang lebih adil, tidak ada yang lebih benar melainkan Allah. Jadi nak dapat daripada mana yang paling adil, yang paling benar itu, kamu kena belajar Al-Quran. Yang paling benar itu adalah Al-Quran, kerana Al-Quran itu menunjuk, memimpin manusia ke jalan yang paling benar, untuk kamu tidak tertipu dengan nafsu kamu sendiri, supaya kamu tidak tertipu dengan syaitan, kamu tidak tertipu dengan dunia yang akan hancur tidak lama lagi. Kita jangan kejar dunia sangat. Kita ambil dunia untuk kebahagiaan hari akhirat. Kita cari dunia ini, ambil dunia ini, himpun dunia ini untuk kebahagiaan di hari akhirat. Bagaimana caranya? Allah menyeru, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut dengan kalimah ya ibadi fattaqun, berarti bukan takut kepada Allah, takut seperti mana kita takut kepada makhluk di atas dunia ini. Kerana kita pun takut. Takut dengan hantu, takut dengan pencuri, takut dengan COVID, takut, semua benda takut. Tapi takut kepada Allah berarti kita mendekati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintah, kamu dekatilah. Apa yang Allah larang, kamu tinggalkanlah.
Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hambanya agar mereka jauhkan perkara yang buruk, perkara yang maksiat, dan terimalah ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kerana ialah utusan yang dipilih oleh Allah untuk memimpin manusia ke jalan yang benar. Ya, jadi Allah mengutuskan Rasulullah SAW supaya manusia yang lalai diberi peringatan. Manusia yang rakus dengan dunia, ingat dunia akan binasa. Manusia yang sombong, ingat kamu akan mati. Ya, maka dengan sebab itu, kalau kamu lalai dan tidak memperhatikan peringatan daripada Allah, maka kamu akan menjadi orang yang paling rugi seperti mana ayat yang ke-15 tadi. Dan kita juga kena ingat banyak yang di atas dunia ini kita rugi. Apa dia? Kita rugi dalam menjaga masa. Kita banyak menghabiskan masa kita dengan perkara-perkara yang tidak memberi faedah. Jadi, daripada apa yang kita telah pelajari pada hari ini, gunakan masa itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan harta yang Allah beri pinjaman itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan tubuh badan kita ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan pinjaman anak kita, wang ringgit kita, apa sahaja yang diberi pinjaman itu, jadikan orang yang mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Jangan sekali-kali kita menjadi orang yang rugi, kerana Allah menyebut tadi kalimah fattaqun, hendaklah kita bertakwa. Jadi bertakwa itu artinya pengertian yang sangat luas. Jadi takwa dari semua dalam aspek kehidupan kita sebagai manusia. Ya, jadi di kalimah yang ibadi tadi adalah kerana Allah kasih kepada manusia, Allah sayang kepada manusia, dan tidak ada yang lebih disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita senantiasa mohon kepada Allah supaya kita tidak dilalaikan daripada perkara-perkara dunia yang akan berakhir dengan kehancuran ini, dan senantiasalah meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang disebut oleh Allah tadi tidak kita tergolong daripada golongan orang yang rugi, orang yang diletakkan oleh Allah di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu daripada pengajaran ayat yang ke-16. Ya, supaya kita jangan jadi orang yang rugi, jangan jadi orang yang lalai, hendaklah segera kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insya-Allah kita teruskan kepada ayat yang ke-17. Ya, sesiapa yang nak tanya boleh dia ya. Jangan tunggu sampai pukul 4 nanti. Sebelum pukul 4 ada persoalan, boleh segera bertanya. Okey, sekarang kita terus kepada ayat yang ke-17. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan saya baca pendek-pendek tu dapat dihayati baik-baik kalimah Al-Quran itu. Ya, tengok saya baca pendek-pendek supaya dapat faham. Wallazina jtanabu at-taghut ay ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra Fabashir ibad. Okey, tengok. Ya, lalu dan orang-orang yang menjauhi dirinya dari menyembah atau memuja taghut, serta mereka rujuk kembali kepada taat bulat-bulat kepada Allah. Mereka akan beroleh
berita yang menggembirakan. Sebaik-baik sahaja mereka mulai meninggal dunia. Oleh itu, gembirakanlah hamba-hambaku. Ini terjemahan. Ya, ini terjemahan daripada ayat yang ke-17. Okey. Pertama kita kena faham kalimah taghut. Ya, apa maksud taghut? Dia ambil daripada kalimah tagha. Tagha artinya mencegah. Ya, mencegah. Sebab itulah taghut ni berarti orang yang mencegah daripada menyembah Allah. Mencegah manusia daripada menyembah Allah, tetapi mereka membawa manusia kepada menyekutukan Allah. Lalu disebut dengan kalimah wallazina, dan orang-orang yang ijtanabu. Ini fi'il madhi. Ya, ijtanaba datang waw jadi jamak. Jadi fa'ilnya ialah pada huruf waw, iaitu mereka telah menjauhkan diri mereka. Mereka menjauhkan diri mereka daripada apa? At-taghut. Apa benda taghut? Iaitu penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Taghut ni senang kita nak faham, orang-orang dia orang, dia bukannya hantu. Manusia. Taghut ni adalah makhluk yang bernama al-insan. Insan, manusia. Tetapi perangainya perangai iblis. Perangai syaitan. Sebab itulah disebut taghut. Ya, mencegah manusia daripada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taghut ni kalau kita tengok, ada benda yang kita nak dapat tengok, ada benda yang tak dapat tengok. Kalau kita tengok taghut, kita boleh nampak taghut ni mencegah manusia daripada jalan Allah. Kita tengok Fir'aun. Ya, selain daripada kalimah taghut, Fir'aun. Kita tahu Fir'aun macam mana kesombongan Fir'aun itu sehingga menyebut kalimah ana rabbukumul a'la. Kesombongan yang melampaui batas sehingga mengaku dia sebagai Tuhan yang paling tinggi. Auzubillahi min dzalik. Sebab itulah Allah kekalkan jasadnya sampai ke hari ini. Sebab kesombongannya mengaku sebagai Tuhan sedangkan dia adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, menjadi manusia, dihidupkan oleh Allah, tetapi hidupnya di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok Firaun itu, itulah taghut, menghalang manusia daripada jalan Allah. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menghantar Nabi Musa ke istana Firaun. Ya, kita tahu cerita macam mana kan? Sehinggalah Nabi Musa menjadi orang yang Nabi yang membawa semula manusia-manusia yang setelah engkar kufur kepada Allah ke jalan yang benar. Kita tengok cerita Nabi Musa, akhirnya bagaimana Allah menenggelamkan Firaun yang sangat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mencegah manusia daripada jalan yang benar itu, akhirnya Allah tenggelamkan di dalam lautan. Jadi kalau kita tengok kalimah taghut ini, ialah mencegah, orang yang mencegah manusia. Jadi kita tengok taghut itu ada yang dapat kita lihat, ada yang tak dapat kita lihat. Ada juga yang tak dapat kita lihat. Sifat kesombongan manusia, pamak, khalobo semua, itu melampaui batas lah tu. Tidak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut sekali lagi di sini, orang-orang yang mereka telah berjaya melepaskan diri mereka daripada perkara-perkara sembahan selain daripada Allah. Maka dengan sebab itulah dia kata menjauhi dirinya daripada menyembah. Menyembah apa? Bukan menyembah, memuja. Tak boleh kata sembah hanya kepada Allah. Memuja apa? Taghut. Iaitu menyembah selain daripada Allah. Akhirnya Allah kata ayya'buduha. Mereka tak ada lagi menyembah taghut itu, mereka tidak lagi menyembah
taghut, tetapi wa anabu ilallah. Mereka kembali ke jalan Allah. Mereka kembali tahu taghut semua-semua itu bukanlah yang wajib disembah oleh mereka, tetapi yang wajib disembah oleh mereka ialah Tuhan yang menciptakan mereka, Tuhan yang menghidupkan mereka, Tuhan yang senantiasa memberi tiap-tiap sesuatu yang mereka pinta. Maka dengan sebab itu disebut kalimah perkataan at-taghut itu, ya, macam saya terangkan tadi, berasal daripada kalimah tagha, iaitu mencegah atau juga disebut menentang. Ya. Jadi di sini dihuraikan, dikata kalimah at-taghut itu merujuk kepada sesuatu yang hidup. Jadi kalau sesuatu yang hidup tadi saya bagi contohkan Firaun. Ya. Bukanlah macam jenis patung berhala yang tidak bernyawa. Patung berhala tu dia tak pandai nak melampau dan sebagainya mencegah. Pandai ke patung tu nak cegah orang, nak menentang orang? Dia tak pandai. Yang pandai menentang Allah ini ialah manusia yang hidup, yang diberikan nyawa, yang diberikan roh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka menentang Allah, mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah sesuatu yang boleh berkomunikasi dengan manusia dan yang mengajak manusia untuk menentang hukum-hukum Allah. Ya. Jadi kalau hukum Allah suruh manusia aqimus solah, Allah suruh manusia sembah Allah. Allah suruh manusia berkiblatkan kepada Kaabah. Ni belakang saya ada ni Kaabah, nampak ni. Ya, tetapi manusia yang menentang Allah, mereka tak bagi manusia sujud kepada Allah, tetapi mereka suruh manusia itu menyembah selain daripada Allah. Itulah disebut menentang. Kemudian dia kata apa? Adapun jenis at-taghut itu seperti mana, kalau yang dapat dilihat seperti mana Firaun, ya, mempunyai kuasa, tetapi kekuasaannya digunakan pada jalan yang bercanggah daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan taghut yang kedua yang dimaksudkan ialah pada sifat manusia. Sifat manusia yang tamak, ya, kemudian bernafsukan kepada nafsu yang mengikut nafsu syaitan. Kemudian di dalam diri mereka sendiri, kemalasan diri mereka untuk melakukan pengabdian diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga disebut taghut. Ya. Maka jauhilah taghut ataupun jauhlah sifat-sifat seperti yang di atas. Lalu Allah mengajak manusia kepada apa dia? Allah mengajak manusia kepada jalan yang benar. Lalu mereka kembali ke jalan yang benar. Lalu Allah memberi apa? Setelah wa'anabu ilallah, mereka kembali kepada jalan Allah. Mereka kembali menjadi mereka menjadi manusia yang meninggalkan perkara-perkara yang dicegah oleh Allah, tetapi mereka kembali kepada mengabdikan diri, mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah meletakkan pada kalimah apa dia? Ya, lahumul busyra. Ya, lahumul busyra. Apa maksud lahumul busyra? Maka lahumul busyra itu diberi berita gembira. Kepada siapa? Kepada manusia yang telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jawab kepada mereka yang telah kembali kepada Allah. Bashir, sampaikanlah olehmu, ya, sampaikanlah olehmu berita apa ya? Berita gembira. Kepada siapa berita gembira tadi? Ibadi, kepada hamba-hambaku yang telah kembali ke jalan yang benar, telah meninggalkan, menjauhkan diri daripada taghut, iaitu perkara-perkara yang menentang, mencabar Allah yang maha berkuasa. Jadi alhamdulillah, inilah perkara yang kita kena ambil iktibar daripada ayat yang ke-17 ini. Hendaklah dalam hidup kita menjauhkan diri daripada ni kalimah wallazi, kita jauhkan diri kita daripada mana? Ya, ijtanabut taghut. Ya, jauhkan diri kita daripada sifat tamak, sifat khalaba, sifat dengki mendengki, sifat malas. Kena jadi orang yang beriman, kena rajin. Rajin buat apa?
rajin mengabdikan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat berita yang paling gembira daripada Allah. Di mana? Iaitu dapat berita paling gembira daripada Allah. Allah senantiasa memberi ketenangan di dalam jiwa kita. Bersama kita ada Allah, bersama kita ada Al-Quran, bersama kita ada orang-orang yang mengasihi kita, dan bersama kita adanya malaikat rahmat yang senantiasa mendoakan supaya kita terpimpin dan dipimpin oleh Allah melalui hidayahnya. Ya. Okey, jadi pengajaran daripada ayat yang ke-17, dekatilah diri kita ke jalan Allah. Ya, insya-Allah kita akan jadi hamba Allah yang sebaik-baiknya, dan berita gembira daripada Allah, insya-Allah orang yang kembali kepada Allah, yang ikut betul-betul perintah Allah, tempat kita disediakan oleh Allah bersama dengan kekasih Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ada pertanyaan daripada ayat Ustazah, saya nak tanya. Assalamualaikum Ustazah, saya Puan Nuriani nak tanya. Ya, saya. Gini, ada kalau tarut yang kedua ni, adakah tarut yang kedua ni sifat mengantuk dalam melakukan ibadah, mengantuk, menguat, itu adakah termasuk dalam tarut yang kedua? Okey, mengantuk itu memang fitrah manusia. Tapi kalau kita cukup tidur, pemakanan yang baik-baik kita ambil, insya-Allah kita sihat. Jadi kalau mengantuk, Puan Nuriah pergi ambil kopi atau Nescafe, minum. Insya-Allah Puan Nuriah hilang mengantuk. Ya, jangan minum air dalam air sejuk lagi tambah mengantuk. Ya, ambil Nescafe atau kopi. Panas-panas, Puan Nuriah minum, insya-Allah hilang mengantuk. Satu lagi, kalau kita mengantuk, perbanyakkan berselawat. Ya, berselawat. InsyaAllah kita sambil selawat tu tarik bahagian mata kita ni, kita berselawat insyaAllah. Ya, kalau ikut mengantuk, saya lagi ngantuk. Tak dapat baring, tak dapat rehat. Ya, mana ada rehat, mana ada baring, kelas on sampai lepas asar nanti ada lagi. Lepas asar nanti ada kelas, malam nanti ada kelas. Nanti kelas saya berakhir pukul 10 lebih malam ni, insyaAllah. Terima kasih Ustazah. Jadi mengantuk itu adalah fitrah sebagai manusia. Tapi kena jaga pemakanan kita. Okey. Jaga pemakanan. Tapi betul saya cakap, kalau ngantuk, Puan Nuriah pergi ambil Nescafe atau kopi ataupun minum air panas. InsyaAllah hilang ngantuk. Ya? Okey. Yang lain? Terima kasih. Ustazah, ya. Dalam ayat Isra, ayat yang ke-72, surah Isra ayat 72 mengatakan siapa yang buta di dunia ni, dia akan buta di akhirat. Ya, betul. Betul sekali. Ya, nanti di padang mahsyar ada orang yang argue dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia argue dengan Allah? Yang dimaksudkan oleh Tuan Haji tadi, Tuan Haji Abdul Rahman tadi, bukan buta mata ya, tetapi buta hati. Matanya celik. Ya. Matanya celik tetapi hatinya buta. Maka di hari akhirat nanti, ya, Allah datangkan mereka di padang mahsyar nanti dalam keadaan bukan sekadar matanya buta, ya, matanya buta, telinganya pekak, mulutnya bisu. Siapa mereka itu? Mereka itu ialah manusia. Manusia yang Allah beri, Allah datangkan Rasul, ya, Allah datangkan Rasul tetapi mereka tolak Rasulullah SAW. Ya, Allah berikan hidayah, mereka tak ambil hidayah. Ya, ni ayat ni yang dikatakan tadi ya. Mana dia? Ni ya, nampak ni. Man kana fi hazihi a'ma fa huwa fil akhirah a'ma wa adallu sabila. Maksud di sini Tuan Haji bukan buta mata ya. Ini adalah buta mata hati. Ya, buta mata hati kerana mereka berpaling daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berpaling daripada jalan Allah, itulah mereka yang buta hati.
Ya, buta hati. Matanya celik. Sebab apa? Di hadapannya jelas petunjuk daripada Allah. Zalikal kitabul la raiba fih hudalil muttaqin. Jelas Allah kata, ni Al-Quran kamu tak payah ragu-ragu. Jangan ada ragu walau 0.5% pun. Tak boleh ragu-ragu. Sebab Al-Quran ini bukan daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, Al-Quran ini bukan Rasulullah yang punya. Al-Quran ini adalah daripada Allah yang Allah datangkan jauh daripada Lauh Mahfuz. Tempat rahsia Allah itu Allah datangkan ke bumi Allah ini melalui Jibril. Kemudian Jibril ajar Rasulullah SAW. Kemudian daripadanya barulah Rasulullah menyampaikan setiap apa yang disampaikan oleh Jibril itu. Satu huruf pun tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Satu huruf pun tidak ditukar oleh Rasulullah SAW. Bagaimana yang diajar, begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Tetapi betapa ramai manusia yang berada di atas bumi Allah ini, walaupun Allah duk kata lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya, milik Allah apa yang ada di langit, milik Allah apa yang ada di bumi. Walaupun Allah kata yuhyi wa yumit, ya, Allah yang menghidupkan kamu dan Allah juga yang akan mematikan kamu. Tetapi mereka begitu ramai. Mereka berpaling daripada ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka mereka buta hati di dunia dan di hari akhirat nanti dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala matanya. Maka dia akan argue dengan Allah. Dia kata dengan Allah, di dunia dahulu aku nampak, aku melihat, kenapa sekarang aku buta? Ya, jadi jawapannya kenapa dibutakan oleh Allah matanya? Kerana di dunia tak nak melihat apa yang disampaikan oleh semua para Nabi dan Rasul, khususnya kita umat Nabi Muhammad SAW. Bukankah setiap kali kita melihat ayat-ayat suci Al-Quran itu, sebenarnya Allah memberi hidayah, Allah menunjuk jalan yang benar. Tapi mereka berpaling daripada Al-Quran, maka berpaling daripada Al-Quran itu Allah butakan matanya di hari akhirat. Nak bagi tahu, dahlah duduk dalam neraka, mata buta. Bukan dalam neraka lagi buta, dan bangkit daripada kubur lagi dah buta. Jadi dalam keadaan meraba-raba berada di padang mahsyar. Itulah azab yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manakala orang yang buta mata di dunia ini tetapi mata hatinya celik, dia meminta kepada Allah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Allah yang Maha Adil yang akan memberi balasan. Malik Yaumiddin, orang yang benar-benar berpegang kepada agama Allah, inna dina indallahil Islam, orang yang benar-benar yakin adanya agama yang diredai oleh Allah, agama yang dapat menyelamatkan kehidupan dunia sampai hari akhirat. Maka buta di dunia, celik hatinya di dunia, di hari akhirat Allah bukakan pandangannya seluas-luasnya melihat nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Tuan Haji, faham ke? Jelas, alhamdulillah. Tapi mungkin Ustazah ada tip-tip tertentu untuk melembutkan orang, anak saudara, anak-anak. Mungkin ada tips tertentu melalui pengalaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kalau nak lembutkan hati tak boleh lagi. Ya, kita tak boleh lembutkan dengan lain-lain. Melembutkan hati setiap manusia yang keras itu kita ambil seperti mana Saidina Umar. Kita kenal, Tuan Haji kenal Saidina Umar tak? Ya. Kenal kan? Dia masuk Islam dengan apa? Dia dengan apa? Toha tak silap? Ya benar. Yang pandai Tuan Haji. Dia dengar kalamullah kan? Ya, dia dengar kalamullah. Dia dengar bacaan ayat suci Al-Quran daripada adiknya. Ya, bila dia dengar adiknya datang, dia dengar bacaan alunan ayat suci Al-Quran. Ya, akhirnya dia pergi mencari Rasulullah SAW. Jadi apabila dia bertemu dengan Rasulullah SAW, ya, sahabat ingat, ya, dia nak bunuh Rasulullah,
Jadi sahabat nak bunuh, tetapi dia datang nak bertemu Rasulullah, minta diajarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka jadilah Saidina Umar yang begitu garang, yang begitu keras hatinya, senantiasa menjadi penentang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya memeluk Islam kerana mendengar kalam Allah. Okey, jadi tak ada jalan lain melainkan Al-Quran lah yang disebut syifa, hudan wa rahmah lil mu'minin. Okey, Al-Quran itu apa dia? Penyembuh, penawar, petunjuk, ya, rahmat daripada Allah kepada semua orang-orang yang beriman. Jadi tak payahlah nak cari apa-apa ya Tuan Haji, cari Al-Quran, bacakan Al-Quran. Dan ada lagi satu tips, ya, tipsnya kepada ibu bapa yang anak-anak susah nak dengar cakap, bangunlah di tengah malam, sujudlah kepada Allah, mintalah kepada Allah, ya, supaya Allah yang ya muqallibal qulub sabbin qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Yang selalu kita baca tu kan, kita berdoa dengan Allah sungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh letakkan hati kita ini milik Allah. Ya, semua telinga, mata, apa saja yang ada pada diri kita ni semua milik Allah. Dan Allah yang suruh, ya, kita berdoa kepada Allah. Allah yang suruh, ya, Allah yang suruh minta pada aku, jangan minta pada orang. Ud'u ila, bukan. Ya, Allah kata apa? Qala rabbi ud'uni istajib lakum. Minta kepada aku. Ud'uni. Kamu semua minta pada siapa? Itu dalam bentuk perintah. Allah kata ud'uni. Kamu mintalah. Minta pada siapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni, kamu minta pada aku. Ya, astajib lakum. Allah beri jawapan pada masa yang sama juga. Allah kata astajib, aku akan perkenankan. Astajib lakum. Kepada siapa yang minta, Allah perkenankan. Jadi kenapa ya, yang tak dapat tu sebab kita pun malas. Malas nak baca Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Nak baca doa tu pun malas. Macam mana nak dapat anak yang solehah? Ya, dekat rumah pun kita nak suruh anak jadi baik, kita dulu tunjukkan contoh yang terbaik sebagaimana Rasulullah nak ajak umatnya jadi umat yang terbaik. Rasulullah senantiasa menunjuk perkara yang baik. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu Allah datangkan sebagai satu contoh manusia yang terbaik kepada semua manusia yang lain. Jadi nak jadi anak yang baik, adik yang baik, siapa pun nak jadi orang yang baik, ya, mesti kita dulu memberi tunjuk ajar yang baik-baik kepada mereka. Kadang-kadang tidak perlu dengan percakapan, cukup dengan kita ambil Al-Quran, kita baca, kemudian kita terjemahkan supaya mereka dengar. Ambil wuduk, kita solat, mereka tengok kita solat. Ya, kita sujud lama-lama. Ya, minta pada Allah. Nanti lepas sujud, kita baca doa tu kuat sikit supaya nak dengar. Ataupun sesiapa dengar. Ya Allah, aku tidak mampu, ya Allah. Kerana setiap hamba-Mu adalah milik-Mu. Setiap hati di dalam hati manusia itu adalah milik-Mu. Ya Allah, pemilik segala hati kepada setiap hamba-Mu. Engkau yang memberi, Engkau yang menolak, Engkau yang segala-galanya, ya Allah. Maka berikanlah hati yang bersih, hati yang jernih, pertama-tamanya kepada diriku ini, ya Allah. Ya Allah, jadikan aku, ya Allah, mempunyai hati yang jernih, percakapan yang benar, ya Allah. Pimpinlah diriku ini untuk memimpin keluargaku, ya Allah, ke jalan yang benar. Jadikanlah perkataanku ini perkataan yang benar-benar daripada hidayah-Mu, ya Allah. Jadikanlah percakapanku ini percakapan yang mampu membawa keluarga-Mu ke jalan yang benar. Bercakaplah dengan Allah. Ya, bercakap dengan Allah. Allah dengar tak? Kalau kita bercakap dengan Allah, Allah dengar tak? Dengar. Nah, kita minta dengan Allah, Allah bagi tak? Bagi. Minta InsyaAllah.
InsyaAllah. Okay, Tuan Haji, sambil-sambil masak tu, bacalah banyak-banyak. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Salim, Ya Salim, Ya Ghafur, Ya Ghafur. Baca, banyakkan berzikir dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyakkan menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cakap jujur, dulunya saya nak minta izin daripada anak saya supaya cucu-cucu saya belajar di tahfiz yang saya, dengan izin Allah, saya ditahfizkan. Saya nak cakap dengan anak saya masa tu umur anak dia 5 tahun. 5 tahun saya kata nanti anak tak payah daftarkan. Tak payah daftarkan sebab dia nak pergi daftar sekolah kerajaan. Saya kata tak payahlah, pergi je lah belajar tempat tahfiz tu. Saya kata bukan nak bayar pun, bukan nak apa-apa, belajar je. Dia kata nanti tanya dulu sebab takut suaminya tak bagi. Mula-mula memang benar suami dia tak bagi. Sebab suami dia nak sekolah kerajaan. Sebab pada masa tu orang tak yakin dengan tahfiz. Kan? Tak yakin dengan tahfiz. Saya tak cakap apa, saya tak marah. Sebab anak dia. Kita sekadar cucu. Jadi saya tak marah. Bagaimana usaha saya tidak mengalah. Sebab harapan saya terlalu tinggi. Apabila saya diambil oleh Allah, mudah-mudahan ada keluarga pengganti saya untuk menjaga tahfiz itu, dan mudah-mudahan daripada bacaan ayat suci Al-Quran itu, itulah yang menyelamatkan saya di kubur nanti, itulah yang memberi syafaat saya di hari akhirat nanti. Itu tujuan saya. Tidak ada jalan lain untuk saya selamat melainkan Al-Quran. Jadi saya berdoa banyak pada Allah. Setiap kali saya sujud, saya minta kepada Allah, minta sungguh-sungguh, ya Allah, kelembutkan hati anakku, menantuku, ya Allah, supaya redhakanlah untuk dia belajar di tahfiz sana, ya Allah, untuk mereka kenal Allah, untuk mereka kenal dan mendalami siapakah yang telah mencipta, memberi segala-galanya kepada mereka. Akhirnya tak lama, tak sampai sebulan lebih dia datang, ibu, okeylah, dah bincang dah, Pian kata okey, boleh sekolah dengan ibu. Alhamdulillah, saya sujud syukur. Alhamdulillah. Akhirnya hari ni dah ada 4 orang cucu saya yang belajar di tahfiz tu. Alhamdulillah. Yang seorang lagi kecil belum belajar lah, lagi-lagi baru. Alhamdulillah. Jadi keyakinan kita tu kena benar-benar yakin akan adanya bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita nak sangat-sangat, kita mintalah kepada Allah. Jangan minta merayu pergi sekejap pergi, dia pembosan. Sekali kita cakap sudah. Dia kalau Allah izinkan, maka itulah ketentuan takdir yang terbaik untuk saya. Kalau Allah tak izinkan, tak juga jadi kan. Tapi jangan pernah la tai'asu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Okey? Boleh Tuan Haji? Terima kasih Ustazah, satu perkongsian yang sangat menyentuh hati. Allahu Akbar. Barakallah. Okey, yang lain ada persoalan lagi? Ustazah? Ya saya. Ustazah, kalau orang tu dah berusia emas, daripada dia pernah solat masa muda. Apa dia? Masa muda dia apa? Ya. Teruskan. Masa muda dia solat, tapi bila dah usia emas dia tak solat. Macam mana kita nak buat, Ustazah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan nangis. Jangan pernah ada putus asa. Macam saya katakan tadi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kena pegang kuat-kuat ayat tu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Macam saya cakap tadi, hidayah itu milik Allah. Kita tak mampu nak beri hidayah. Yang kita mampu apa? Yang Allah suruh, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Allah suruh kita serulah ke jalan Allah itu dengan cara yang paling bijak, paling baik, paling lemah lembut. Gunakan cara yang terbaik untuk memujuk manusia ke jalan yang benar. Macam mana Allah tadi memujuk hambanya. Ya ibadi, Allah kata, wahai sekalian hambaku, fattaqun, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawapannya,
Ialah pertama tadi saya dah kata, ya, innakala, kita ni tak boleh nak beri hidayah kerana hidayah itu milik Allah. Apa yang kita boleh lakukan, kita jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai, saya tak tahu siapa yang dimaksudkan, wallahu a'lam bishawab. Satu, nasihat saya selagi mana dia masih berada di atas muka bumi Allah ini, ya, berilah nasihat dengan cara yang penuh bijaksana dan jangan pernah lupa berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa membolak-balikkan hati-hati manusia itu. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, orang yang kukasihkan, orang yang kukasihi, orang yang kukasih ini ya Allah adalah hamba-Mu dan dia juga adalah kekasih-Mu ya Allah. Jika ia benar berada di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan dirinya berada di dalam kesesatan selagi mana ia berada di atas muka bumi ini ya Allah. Kasihanilah dia ya Allah. Berilah dia petunjuk ya Allah. Kau pertemukan dirinya ya Allah kepada orang-orang yang boleh membawa dia kembali ke jalan-Mu ya Allah. Kadang-kadang kita tak mampu, dia perlu kepada orang lain. Ya, orang lain yang boleh membawa dia kembali ke jalan Allah. Ya, maksudnya kalau dulu dia solat, pada hari ini dia tak nak solat. Cari dia kawan-kawan yang baik-baik yang boleh pimpin dia ke jalan yang benar. Ya, kadang-kadang anak kita sendiri masa dengan kita, alhamdulillah, solat terjaga, Al-Quran terbaca, aurat terjaga. Tapi apabila sudah lepas daripada kita, ya, dah berada bersama dengan kawan-kawan yang lain, dunia ini dah jadi dunia luar, bukan dunia dalam rumah kita, maka pada ketika itu solat tidak terjaga, Al-Quran tidak terbaca, aurat juga sudah tidak ditutupi. Ya? Jadi sebab itulah Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita, carilah sahabat yang boleh membawa kita ke syurga Allah. Jangan cari sahabat yang membawa kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kepada yang bertanya tadi, masih ada jalan untuk kepada nama yang disebutkan tadi, untuk sebut namanya di dalam sujud kita. Sujud dengan benar-benar, bangun di tengah malam, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebut berkali-kali namanya. Jangan, tak payah cakap Arab, cakap Melayu. Ya, tapi di luar solat. Kalau dalam solat tak boleh dalam bahasa Malaysia. Ya, kalau habis kita beri salam, sujud semula. Ya, kita bangun solat hajat, lepas kita dah solat hajat, kita sujud semula, dah beri salam kiri dan kanan, sujud semula. Jadi sujud itu di luar solat untuk kita bercakap dengan Allah di dalam bahasa Melayu. Ya, sebab nak cakap Arab, takut kita tak mampu. Ya, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi cara, yang ni saya pernah buat, kalau hajatnya besar, ya, hajatnya besar, buat solat hajat 12 rakaat dan setiap satu rakaat itu baca ayatul kursi dengan qul huwallah. Ayatul kursi, ya, rakaat yang pertama, rakaat yang kedua qul huwallah. Ya, dalam sujud baca. Ya, baca. Kalau kita tak boleh bercakap Arab, qasadkan, niatkan dalam hati pun sudah cukup. Ya. Kemudian pada habis 12 rakaat, ya, minta benar-benar dengan Allah dalam bahasa Malaysia. Kalau tak boleh cakap Arab lah, minta betul-betul. Alhamdulillah, ya, yang dihajati itu Allah makbulkan. Saya lah alhamdulillah. Okey, satu lagi caranya memperbanyakkan berselawat. Memperbanyakkan berselawat juga salah satu cara untuk doa kita dimakbulkan oleh Allah, tidak tertolak. Dengan sebab itu, ya, permulaan kita sebelum berdoa kena berselawat. Okey, saya share satu cerita yang benar, bukan cerita reka-rekaan, ya, yang disampaikan oleh Ustaz Subki Osman. Saya rasa kenal kan Ustaz Subki Osman? Kenal, alhamdulillah. Dia baru saja sampaikan tazkirah Maulid di rumah sahabat saya Arifah Ibrahim. Dalam maulid tu dia cerita seorang doktor. Ya, cerita seorang doktor naik kapal terbang
nak pergi ke satu tempat lah, dia tak sebut pun tempat tu, jadi dia tak sebut tempat, saya pun tak sebut lah. Kemudian berhenti kapal terbang tu transit, tidak dapat meneruskan perjalanan. Jadi ditakdirkan oleh Allah, saya ringkaskan aja. Ditakdirkan oleh Allah ketika transit itu ya adalah seorang makcik ya yang mengajak doktor tadi singgah ke rumahnya. Ya, ini perancangan Allah. Perancangan Allah kita kadang tak boleh terfikir ya di negara lain, bukan negara yang berjalan transit kapal terbang. Kemudian bila makcik tu mengajak, doktor tu pun tak terfikir-fikir, ikut je. Takkanlah makcik tu nak anaya dia kat semua, tak, diikut aja. Dan makcik tu pun tak tahu siapa yang disebutkan oleh tadi tu doktor tu. Bila sampai ke rumah tu, jadi pada malam yang doktor tu menumpang bermalam di rumah makcik tu, doktor tu terjaga 2 kali. Ketika dalam tidurnya dia terjaga 2 kali, kedua-dua kali dia mendengar makcik itu berselawat. 2 kali dia dengar makcik itu berselawat. Dia tidur lagi. Kali kedua dia dengar makcik itu berselawat lagi. Kemudian dia bangun. Ya, pada waktu pagi sebelum dia meninggalkan rumah tu, ya dia bertanya kepada makcik itu. Dia tanya, kenapa makcik saya jaga 2 kali? Saya dengar makcik senantiasa berselawat. Tak baca Quran, berselawat aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ila akhir. Ya, lalu makcik tu kata dekat doktor tu, makcik tu tak kenal pun dia doktor ke tidak. Dia kata apa? Dia kata saya mempunyai hajat yang terlalu maksudnya hajat yang terlalu tinggi, yang sangat mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam keadaan makcik yang tak kaya, yang tak mampu itu, jadi merasakan sesuatu yang hanya Allah saja yang mampu memberi pertolongan kepada makcik itu. Lalu makcik tu, doktor tu tanya, apa dia hajat yang makcik kata terlalu besar nak mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu? Dia kata, saya ada seorang anak yang diuji oleh Allah dengan penyakit kanser. Mungkin ada yang tahu cerita ni. Siapa tahu cerita ni? Tak tahu. Tak tahu? Macam pernah dengar. Macam pernah dengar. Tapi Tuan Haji nak tahu tak? Rasanya pernah dengar. Pernah dengar. Cerita benar, bukan cerita tipu-tipu ya. Okey, jadi akhirnya dia kata, saya ada anak yang diuji oleh Allah dengan penyakit kanser. Ya, dan nak kena bawa ke negeri yang jauh, nak jumpa dengan doktor yang dibagi tahu. Jadi akhirnya dia tanya dekat mana, siapa doktor tu. Jadi dipendekkan cerita, dia kata doktor tu bagi tahu makcik, doa makcik itu telah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makcik tu kata, bila dikata makbul tu, macam dia terperanjat lah, macam mana dok kata makbul. Sedangkan anaknya masih sakit, dia pun masih berada di dalam rumah. Dia kata, makcik, doktor yang disebutkan itu ialah saya sendiri. Saya yang disebutnya. Jadi alhamdulillah, akhirnya doktor tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala mengubati penyakit anaknya yang diuji oleh Allah dengan kanser. Alhamdulillah, anaknya sembuh daripada ujian Allah dengan bersandarkan kepada apa? Ya, Allah Subhanahu. Ya, bersandar kepada Allah melalui kalimah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, jadi di antara doa-doa kita yang cepat dimakbulkan oleh Allah, yang kita kata takkan mungkin, mustahil. Dalam keadaan kita yang susah macam ini, mustahil nak sampai ke tempat yang jauh, yang perbelanjaannya banyak, tetapi itu adalah akal kita yang tidak kita sandarkan kepada Allah, tetapi akal yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengasihi hamba-hambanya. Itulah yang terjadi kepada makcik yang diuji dengan anak kanser, dipertemukan oleh Allah dengan sebab kapal terbang yang transitnya hanya disambung pada esok hari. Allahu Akbar. Inilah bila kita letakkan keyakinan kita, jangan kita merasa lemah selagi mana kita sandarkan kepada Allah Samad, insya-Allah kita akan jadi kuat, dan insya-Allah apapun ujian yang Allah beri, kita akan terus rasakan Allah bersama dengan kita, insya-Allah. Ustazah, saya nak kongsi satu perkongsian yang berlaku pada saya. Okey. Semalam anak saya kemari, anak saya call saya.
Dia minta saya tolong sembahyang hajat, dia kata. Isteri dia dipaksa bersalin. Anak dia lemah, kurang berat apa semua. Saya benar terkedu kata. Aku tak layak sebenarnya kata sebab malu saya. Tak nak sebuatlah apa yang dia kendaki. Itu macam mana Ustazah cakap tu. Baru sebentar tadi dapat maklumat isteri dia tidak boleh bersalin. Dia kena operate. Teaser lah. Lepas tu baru sebentar tadi dia begitu, anak dia nampak sihat. Lebih berat daripada apa yang dijangkakan. Maksudnya 2 lebih. Mana dia, walaupun tak cukup berapa minggu, tapi sihat dia kata. Dia luar jangka lah. Allah menitis air mata saya. Seperti saya buat seperti Ustazah cakap tu lah. Tu yang kedua, sebentar tadi sebelum kuliah ni, baru minit tu, dapat call daripada seorang Cina. Dia kata dia baru convert Muslim dalam 2-3 hari lepas. Dia minta saya, macam mana nak buat? Dia kata, keluarga buang dia. Tapi dah tua dah. Terkedu saya. Tak apalah kata, saya nak end kuliah tu. Lepas ni kan saya akan ikhtiarkan macam mana. Dia minta dengan Tuan Haji apa? Dia kata dia tak tahu nak buat macam mana. Sebab keluarga buang dia. Dia dah tua dah. Dengar suara dia. Dia kata dia baru convert orang Muslim. Convert Muslim ni daripada orang asing pula. Jadi saya terkedu saya. Macam mana saya nak buat? Baru sebelum kuliah tu lah kata lepas kuliah ni saya call dia balik. Mana dapat dia nombor telefon Tuan Haji? Ada kawan saya banyak kenalan orang asing, orang Arab ni call begitu saya. Dia kata ada Chinese Muslim, convert to Muslim, what to do? Sebab itulah Tuan Haji, ya, orang yang convert Muslim ini dia berkelayakan menerima zakat. Ya, jadi kalau dia kekurangan dari segi wang ringgit, Tuan Haji boleh bawa dia kepada PPZ dan dia adalah salah satu asnaf yang layak menerima zakat. Okey. Jadi Tuan Haji tolong mana yang mampu, kemudian bawa dia, kalau katakan dia kekurangan wang ringgit, Tuan Haji bawa kepada PPZ. Ya. PPZ memang dia wajib membantu golongan asnaf ini. Ya, sebab kalau kita mengabaikan mereka, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Sebab itu daripada 8 asnaf itu adalah orang yang baru berjinak-jinak dengan Islam. Artinya orang yang baru memeluk Islam. Bagus sangat hari ini, bagus. Perkongsian yang sangat baik. Ya, perkongsian yang sangat baik. Bagus. Alhamdulillah. Lagi ada siapa nak kongsi atau nak bertanya? Ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita habiskan ayat 17 kerana ada sikit lagi tadi. Allah kata fabashir ibad. Ya, apa maksud fabashir ibad? Itu dalam bentuk fi'il amar. Ya, Allah kata sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hambaku. Apa dia berita-berita gembira yang Allah nak suruh kita sampaikan? Ya, tengok. Pada ayat yang ke-17 ini Allah nak bagi tahu. Tengok ni. Ya, Allah kata apa? Nanti kejap ya saya carikan. Tadi saya tanda kata hilang. Okey, ni dia kata apa? Maka gembirakanlah hamba-hambaku. Jadi bagi mereka yang dah kembali ke jalan Allah, maka Allah yang berjanji. Bukan manusia sesama manusia berjanji, tetapi Allah yang berjanji. Dan kita tahu innaka la tukhliful mi'ad. Apabila Allah berjanji kepada hamba-hambanya, pasti Allah akan tunaikan. Maka nampak bila kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita ingat Allah yang senantiasa memberi pertolongan kepada kita, ya, wa kafa billahi nasira. Allah pasti akan memberi pertolongan kepada kita. Tengok tadi Tuan Haji cerita macam mana anak dia tadi, dah dapat cucu, alhamdulillah, lebih berat daripada yang dijangkakan. Alhamdulillah, ya, dah selamat pun bersalin. Kemudian dapat lagi berita Tuan Haji nak bantu pula orang yang baru masuk Islam, nak pimpin mereka ke jalan, ya, dah masuk Islam, nak bagi ilmu tentang Islam. Nak bagi ilmu tentang Islam. Akhirnya Allah kata apa? Mana dia tadi? Ni bertambah jelas kelihatan di mana bila kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhirnya
Allah menjanjikan kebahagiaan untuk hamba-hambanya, iaitu apa dia? Kebahagiaannya kita, pasti kita merasa ketenangan di dalam jiwa kita. Pasti kita akan dipertemukan dengan orang yang baik-baik, dengan orang yang dekat dengan Allah. Dan pasti kita akan merasakan apa dia? Hidup ini sangat-sangat bahagia apabila kita berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hujung daripada ayat 17 ini menjadi pangkal perbicaraan yang akan terkandung di dalam ayat yang ke-18, iaitu Rasulullah SAW diperintahkan pula oleh Allah memberikan khabar yang menggembirakan kepada kita semua, dan insya-Allah berita gembira untuk ayat yang ke-18 itu kita akan sambung dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala pada minggu yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sekiranya ada pertanyaan 1, 2 boleh kita bincang bersama sebelum kita menutup tirai pada petang ni, insya-Allah. Silakan kalau ada. Ada? Ustazah, saya Azlina. Ya, Saya Azlina. tanya, berita paling gembira untuk manusia ialah dia dapat keampunan, kan Ustazah? Ya, betul. Yang disebutkan tadi, berita gembira tu apa dia? Tadi dia banyak buat dosa kan? Terima kasih Azlina. Ya, sebab awak mengingatkan saya. Ya, apa dia berita gembira? Sebelum daripada dia kembali ke jalan Allah, dia menyekutukan Allah, ataupun kalau itu orang kafir, ya, menyekutukan Allah dengan menyembah selain daripada Allah. Ya, kalau kita orang yang beriman, kita orang Islam, kadang-kadang kita pun lara juga. Ya, lalai. Jadi kalau nak cerita, tadi ada yang pertanyaan, dulu dia solat tapi akhir-akhir ini lalai pula. Yang tu lagi kita risau sebab kita, Allah melihat di penghujung kita. Yang disebutkan berita gembira tadi apa dia? Mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat penghujung yang disebut fabashir ibad tadi, beritahu berita gembira kepada hamba-Ku, semua kejahatan dia di masa dia jadi orang yang jahil itu, ya, semuanya diampunkan oleh Allah. Itu kalau orang Islam yang ya namanya orang Islam tapi banyak perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dia lalai, tak buat. Ya, tak jaga solat, tak jaga zakat, tak jaga aurat, tak jaga mulut, tak jaga hati, semua tak jaga, lalai lah tu. Ya. Dan kalau dia orang kafir, ya, tentulah mereka menyekutukan Allah. Namun mereka kembali wa anabu ilallah. Dia kembali kepada jalan Allah. Bila dia kembali kepada Allah, kalau tadi ada orang masuk Islam, maka dia kembali walaupun dia dah tua. Ingat, orang kafir yang masuk dengan kalimah asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah seperti dia baru lahir di dunia ini. Ya, orang kafir yang baru memeluk Islam, dia seperti baru lahir di atas dunia ini. Dia seperti kain putih. Maknanya semua kesilapan dia di masa yang lalu, Allah telah pun memberi kemaafan, keampunan kepada mereka. Kalau kita tengok cerita abang Dr. Rawi, kena Dr. Rawi kan? Islam seminggu, kena demam, terus meninggal. Ya, masuk Islam seminggu, kemudian kena demam, meninggal. Makanya dia kembali kepada Allah sebagai ibadullahis salihin, sebagai hamba Allah yang salih. Dia dah tinggalkan penyembahan yang sebelumnya. Dan kalau orang-orang Islam apabila dia bertaubat, Allah suruh dia bertaubat, kembali ke jalan Allah, maka dia meninggalkan apa yang dia tak buat dulu. Ya, kalau dia berjudi dahulu, dia bertaubat kepada Allah. Aku berjanji takkan nak pergi lagi kat meja judi, itu contoh. Ya, kalau dia dulu minum arak, aku berjanji takkan sentuh lagi botol arak ini. Aku takkan masuk lagi kedai arak ini. Dan aku akan menjauhkan diri daripada kawan-kawan yang membawa aku kepada kedai arak ini. Aku akan cuba melarikan diri aku sejauh-jauhnya daripada kedai arak, kedai eko dan sebagainya. Itu kalau orang Islam. Maka pada ketika itu, dia ingat Allah suruh aku buat apa? Cari rezeki yang halal. Ya,
dirikan solat. Bila kamu jaga solat kamu, insya-Allah kamu akan tinggalkan semua pekerjaan fahsyak wal munkar. Maka bila dia tinggalkan fahsyak wal munkar itu, Allah berjanji dia segera ikuti dengan amalan yang soleh. Maka kalimah fabashir ibad itu memberi maksud, pengertiannya, tafsirannya ialah Allah memberi keampunan kepada mereka. Ya, bagus. Terima kasih Azlina. Tadi saya terlupa. Ya, jadi bagus sangat kalimah bashir artinya berita gembira. Apa dia berita gembira? Lahum maghfirah. Allah memberi keampunan kepada mereka. Kemudian Allah letakkan nanti wa ajrun azim, ya, ganjaran pahala yang besar. Apa yang mereka buat diberi ganjaran pahala, dan akhirnya Allah akan jemput mereka dengan rahmat Allah. Udkhulu bil jannah. Insyaallah. Masuklah kamu ke dalam syurga yang Allah sediakan kepada setiap manusia yang benar-benar kembali ke jalan Allah. Ya, yang lepas telah lepas, yang penting sekarang buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Ya, ijtanabut taghut, tinggalkan perkara-perkara taghut tadi. Ya, okey. Terima kasih Azlina mengingatkan apa yang saya terlupa kerana saya adalah manusia yang lemah. Okey, ada lagi? Kalau tak ada kita berhenti setakat ni. Ada lagi? Ustazah? Ya. Saya nak kan kalau kita mendapat keampunan daripada Allah, adakah apabila kita benar-benar dah kembali ke jalan Allah, adakah kesalahan kita yang dulu-dulu Allah hapuskan, atau maknanya tidak akan dihisap di akhirat nanti? Okey, yang ni kita kena belajar husnuzon. Mak mana husnuzon? Sangka baik dengan Allah. Kalau tadi disebut dengan kalimah wallazi najtanabut taghut ayya'buduha. Kan nampak tadi tu? Akhirnya Allah bagi tahu berita apa? Fabashir. Berita gembira tadi Azlina dia ingatkan kita semua. Fabashir itu bererti Allah memberi keampunan kepada kita. Ya, jadi husnuzon dengan Allah, apa yang kita dah buat sekarang ini, yang dulu-dulu yang kita banyak buat kesilapan itu, yang hati kita banyak zulumat daripada nur, ya, kita benar-benar kita minta ampun dengan Allah. Pada ketika itu kita jahil sangat-sangat. Ya, bila kita jahil, syaitan yang banyak ganggu kita, nafsu yang selalu kita ikut. Maka pada hari ini kita benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu, bersihkan hati kita dengan memperbanyakkan zikrullah. Ya, perbanyakkan ya zikrullah. Mudah-mudahan dalam hati kita ini letakkan perkara zikrullah, ukhuwah dan rahmah. Ya, zikrullah, ukhuwah, jangan tinggal hubungan kita dengan Allah, dengan manusia, dan rahmah senantiasalah ya Allah beri kasih sayang kepada kita, dan kita pun wajib berkasih sayang di antara satu sama lain. Insya-Allah. Terima kasih Ustazah. Ada zikrullah, letakkan dalam hati kita ukhuwah, dan letakkan hati kita senantiasa sayang menyayang, saling sayang menyayangi. Insya-Allah bahagialah kehidupan kita dunia dan akhirat. Ya, kita berhenti setakat ini. Insya-Allah tolong tanda, tolong peringatkan minggu depan kita sambung ayat yang ke-18. Okey, penutupnya sangat baik kerana kalimah fabashir ibad, iaitu Allah menyampaikan berita gembira kepada kita, dosa-dosa kita dahulu, insya-Allah husnuzan dengan Allah, Allah akan beri keampunan. Dan bila Allah beri keampunan, insya-Allah tempat kita akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan suratul Asr insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim. Allahumma ya munzil al-kitab birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah,
Pimpinlah kami yang lemah ini ya Allah, yang sentiasa mengharapkan perlindungan darimu ya Allah, yang senantiasa mengharapkan kasih sayang darimu ya Allah. Pimpinlah kami dengan pimpinan Nurul Quran ya Allah. Temukanlah kami dengan orang-orang yang berilmu ya Allah, agar mereka dapat memimpin kami ke jalan yang benar ya Allah. Rezekikanlah kami ya Allah dari sumber rezeki yang halal lagi bersih ya Allah. Rezekikanlah kami dapat membaca Al-Quran pada setiap masa siang dan malam ya Allah. Dan rezekikanlah kami ya Allah diberi kesihatan dan keafiatan untuk kami amal dengan apa yang Kau perintahkan kepada kami ya Allah. Kami dapat kembali kepadamu ya Allah dalam keredaan-Mu ya Allah, dan rezekikanlah kami ya Allah untuk dapat menerima tauhid-Mu, la ilaha illallah. Ya Allah, hanya kepadamu tempat kami meminta ya Allah. Maka pada petang hari ini ya Allah, kami benar-benar meminta dengan rahmat-Mu ya Allah. Perkenankanlah doa-doa kami pada petang hari ini, walaupun kami berada di bumi-Mu, di mana jua kami berada, bumi-Mu bersih ya Allah. Bersihkan hati kami kerana-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah.